أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نويت الاعتكاف في هذه المسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus memberi nikmat untuk kita menikmati di saat berada di atas muka bumi ini, iaitu dipanggil dengan alam fana. Kan? Alam fana, tetapi alam inilah alam yang kita berlumba-lumba untuk mendapat kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila fana, dengan maksud tidak ada apa-apa, kan, binasa. Namun apabila kita dikembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang pernah kita buat di atas muka bumi ini akan dihisap di hadapan Allah setiap inci saat. Setiap satu saat kita hidup, bermula kita balik, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas hanyalah budak kecil, kan, budak kecil, orang sakit, orang tidur. 3 golongan ni je, kan? Sebab apa? Dia tidak mukallaf. Kalau orang tua macam kita boleh mikir molek, balik, kan, menggalah satu tanggungjawab. Buat baik dapat baik, tak buat kebaikan tak dapat. Buat kejahatan dapat kejahatan, tinggal kejahatan dapat pahala. Kita pergi kedai 7E tengok ada arak, nak teh kali Tok Imam kata tak, mari seorang deh. Ada kat Terengganu ada ke tak ada? Saya nak jumpa lagi Terengganu. Kalau saya biasa dekat KLIA, oh banyak lah tak deh. Kalau hok mahal-mahal pula tu, bukan hok cak-cak ayam 100, 200, 400 botol, 700 botol. Warna kuning ada, warna merah ada, warna putih ada. Tidak silap ingat air mineral pergi beli. Warna berak nanah jalan tak, salah itu pergi. Dah. Jadi apabila mukallaf, maka kena hisap. Duduk dalam ni pun, sebab apa saya selalu mengingatkan, saya mana-mana pun saya ingatkan supaya niat iktikaf, supaya kita dapat pahala secara automatik. Tak payah bangun kat mata, tak payah kena kucas mi, tak, duduk je. Betul? Bila kita digalakkan buat ni, bulan Ramadan. Bila mari bulan Ramadan nanti, belum subuh mari ya iktikaf, kan. Lepas nyau jangan tidur pula. Makan nasi banyak ke tidur. Tak. Iktikaf, duduk je. Maka sepanjang kita duduk ni, mungkin kita boleh zikir. Duduk kan. Lepas maghrib ada kuliah maghrib, setengah tepat dia tak berzikir lah, sebab nak bagi masa. Maka kita duduk, kita zikir lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Satu zikir kita ingat. Satu zikir kita ingat dengan maksud dan dengan kebesaran. Subhanallah maksudnya apa? Maha suci. Maha suci. Maha suci Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Satu kita sebut lalu kita ingat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala kebaikan, segala kecantikan, segala keagungan, segala kekemasan, segala kehebatan, keindahan adalah milik Allah. Segala kesempurnaan milik Allah. Lalu apabila setiap satu kita zikir, lalu kita ingat dengan kebesaran, barulah zikir itu jadi apa? Jadi ubat kepada kita. Sebab tu dok kena sampai 1000 juta dok. Itu orang awam ni lepas mayang 33. 100 semua kali kan. Setiap satu kita tadabbur, kita memahami. Oh, baru sedap. Subhanallah, maha suci Allah. Dah nak sampai 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tadi nak accident selamat. Subhanallah. Kan? Masuk hospital ingat nak mati dah, selamat. Subhanallah. Dalam kita zikir, barulah zikir kita sedap. Bukan maksudnya sedap gini, tak tahu benda mana. Tak tahu benda mana. Sedap saja. Tak sampai maksud. Walaupun sebab tu Ibnu Hajar disebut dengan Ibnu Hajar, dia meletakkan satu batu dalam mulut dia. Untuk apa? Dia kurangkan berkata-kata dengan perkara yang sia-sia. Lalu dia letak. Dan dalam keadaan demikian dia ingat kepada Allah. Begitulah kita. Jadi setiap apa yang kita buat di atas muka bumi ini, kita akan dihisap. Benda ni memang kena betul-betul ingat. Kalau ada media sosial, tak kira lah TikTok ke, Facebook ke, YouTube ke, channel, ada apa lagi, media perdana ke, semua akan dihisap apa yang kita update. Letaklah apa gambar pun, apa video pun, apa tulisan pun, lalu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah malaikat menulis ni. Supaya apa? Apabila bangun esok-esok akan dihisap. Maka muslimin muslimat, di saat kita hidup ni, rebut kebaikan yang ada. Peluang kebaikan yang ada, rebut. Duduk dalam majlis ilmu pertama boleh pahala. Di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala adalah majlis ilmu. Orang duduk dalam majlis ilmu, betapa tenangnya majlis ilmu sampai dia boleh tidur. Nah, sembahyang Jumaat tadi, pergi tak tidur, cakap tangan. Jangan angkat tangan pula. Saya tidur tadi kejap aje. Khutbah pertama. Kan? Sini pasang ekor tak kali Jumaat? Pasang ekor sedap mbang lah tau. Tengok ekor bapok so. 1, 2, 3, 4, 5. Besar bapok. Besar ekor. Lepas tu kipas pula macam angin pantai. Kan? Kalau khotik jenis Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Memang tidur lah. Muslimin sekalian, baru silap-silap dia bangun. Slow sikit nak tidur ni. Dia bangun baru ketuk khotik. Kan? Jadi semua apa yang kita buat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nak bagi tahu, majlis ilmu, khutbah Jumaat pun di antara disebut majlis ilmu. Dan duduk dalam masjid i'tikaf, lalu duduk dalam majlis ilmu, berbondong-bondong pahala kita dapat dan berbondong-bondong dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kelebihan banyaklah orang mari masjid ni. Sangat-sangat banyak. Tapi tak ramai nak mari. Tak. Tak kapek lah. Tak kapek baru belakang.
Sebelum tok kapek bawah tu ada spang. Jangan main. Tekan tergelang. Tergelang. Tak. Saya tengok atas tu dia ada spang dulu. Lepas tu baru tok kapek. Nak bagi tahu bila sujud tu tergelang. Tak. Sedapnya semayang sini. Harapnya ramah lah. Ramah lagi. Satu kalau tuan-tuan perasan lah, muslimat perasan. Sembahyang ramah, kuliah kurang. Bila majlis ilmu kurang. Benda ni kena usaha lagi macam mana nak buat. Pihak masjid lebih hebat lagi lah. Jadi malam ni kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam bab akhir, ujung bahagian orang yang tak melaksanakan zakat. Kita nak masuk puasa pula dah. Hukum Islam yang keberapa puasa? Adik, hukum Islam yang keberapa? 3. Tak mari ke tu. Dalam hukum iman, dalam hukum Islam yang perlu kita laksana, pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima, terakhir sekali selepas daripada raya ni, selang sebulan, orang pun pergi Makkahul Mukarramah buat haji. Orang Malaysia kita pergi haji balik tambah nama depan. Haji. Dia kalau 2, haji kuasa 2. Tak. Jadi itu adalah rukun Islam yang perlu dilaksanakan. Jadi hak ni zakat. Kita bincang lagi sikit lagi. Apakah di hujung dia ni kebaikan dan keburukan orang yang tak melaksanakan zakat. Kita sambung. Wa qala muallif, diturunkan daripada langit setiap hari 72 laknat. Ni bagi orang yang meninggalkan pelaksanaan zakat. Tinggal macam mana? Sengaja tak mau bayar. Dia lari daripada bayar zakat. Macam kita sebut dah kan, dia cukup haul, cukup nisab. Dia ni nega ke, dia ada syarikat ke, dia nak lari macam mana? Dia beli kenderaan, dia beli tanah, dia beli aset. Kuranglah PT. Kurang. Bila kurang, tak dikenakan bayar zakat. Kalau dia beli bertujuan untuk dia lari daripada bayar zakat, maka dia akan dikenakan seksaan sebab dia tak bayar zakat. Ni antara orang yang balasan bagi orang yang meninggal tak bayar zakat ni. Diturunkan daripada langit setiap hari 72 laknat. Kita nak nampak benda ni bukan jenis jatuh peti ais atas kepala, bukan. Kalau jatuh peti atas kepala, pecah kepala tak. Dia baru nampak bala. Macam di Turki kalau nampak bangunan jatuh, bin jatuh, kipas jatuh atas kepala, baru nampak gegar. Kita tengok video sebelum gegaran tu runtuh, orang nak lari, duduk bawah meja, duduk bawah tepi-tepi almari kan, keluar. Kalau hak duduk bawah meja tu selamat, wallahu a'lam. Mungkin boleh lari, tapi ada balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada keadaan boleh lari. Diturunkan daripada langit setiap 7 hari. Setiap hari 72 laknat. Setelah daripadanya diturunkan ke atas orang Yahudi dan Nasrani. Ini kita sebut dah ni. Mula-mula diturunkan kepada Yahudi dan Nasrani. Nak bagi tahu sebenarnya orang non-Muslim bukan dia tak dikenakan. Contoh dia tak solat. Dosa solat dia tidak ditulis. Tidak. Dia ada dosa solat. Dosa yang dia tidak melaksanakan solat. Bagi orang tidak Islam. Jangan ingat, orang tak Islam hidup mayang tak dosa. Tidak. Dia tidak Islam, dia tidak bayar zakat, dia tidak dosa. Tak. Kalau dia bayar zakat pun, kalau dia solat pun tak terlepas. Sebab apa? Kunci dia syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, barulah amalan dia diterima. Bukan dia tidak diwajibkan solat. Sebab solat ni bukan kepada umat Islam saja, seluruh umat, seluruh manusia, dan dia wajib masuk. Hak tu sebenarnya. Jadi dosa ni, bala ni diturun kepada yang pertama orang Yahudi, kedua Nasrani, Kristian, dan selebihnya yang tinggal itu diturunkan ke atas orang yang tidak memberi zakat. Maka setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya tadi menjadikan tuannya itu keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak bayar zakat ataupun nak lari daripada membayar zakat, kedudukan dia di sisi Allah adalah keji. Kalau keji ni manusia yang ada akal, keji di sisi Allah, maka manusia ni lebih teruk daripada haiwan ternakan. Sebab apa lebih teruk daripada haiwan ternakan? Lebih teruk daripada lembu hok duduk dalam kandang sekali dengan taik dia. Sebab apa? Sebab dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak akan diseksa, dia tidak akan dijadikan bahan bakaran api neraka. Tak, lembu tak. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka ni lebih sesak daripada apa? Lebih teruk daripada binatang ternakan. Kal an'am, seperti haiwan ternakan. Hak duk bela kambing ke, rusa ke. Sebab apa umpama dengan haiwan? Sebab apa? Allah buat beruk lebih kurang macam manusia. Sampaikan ahli sains, dia kata manusia ni jadi daripada beruk, dan orang percaya. Dan sekolah pun ajar benda tu. Tak? Hak rajin sekolah kan khabar kan sains tak? Manusia asal gini, lepas tu naik jadi gini. Lepas tu jadi manusia. Bukan daripada Nabi Adam. Kalau kita belajar, saya tak ingat dah, atas 3 kita atas berapa. Tak? Cikgu ada sini. Dia tahu lah. Silibus. Lepas tu jadi manusia. Boleh pergi kerja molek-molek ada. Asal daripada orang hutang. Tak? Maju hari ni ada bangunan. Dulu tak ada orang nak jadi orang hutang. Dia nak tipu kita. Tipu sehat, lepas tu pergi caya masalah. Tak? Lalu apabila kejinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran umpamakan manusia yang keji ni seperti haiwan ternakan. Kenapa? Sebab haiwan ternakan ni kita tengok atas muka bumi ni tak ada apa pun. Sebab apa? Dia tak boleh nak nikah kahwin dengan kita, tak boleh. Nak main rumah tangga boleh tak dengan haiwan? Tak boleh. Cik masuk lembu seekor dalam masjid, kabar jangan begok. Dia begok tak? Molek-molek ada je begok. Tak? Masuk beruk ke? Dia baik sangat kita bila beruk seekor kan? Bawa masuk. Duduk tepi ni pakai baju molek-molek. Pepe-pepe tak pakai duduk Lepas mayang duduk situ gak ke, dia ingat terawa nak atas ipah, nak nyup ipah. Tak? Nak menggambarkan mulianya manusia. Allah buat manusia ni mulia. Mulia, apabila mulia, Allah meletak manusia di sisi Allah adalah satu makhluk yang mulia, yang baik, yang hebat. Bukan yang keji di sisi Allah. Tetapi orang yang tak bayar zakat ni disebut maqam dia, kedudukan dia, kelas dia. Kalau kita orang kampung ni, orang masyarakat kita ada kelas-kelas. Kalau ada majlis, hak depan ni, kalau ada majlis lah, ada majlis,
Dia apa ni untuk imam. Sebab tugas kan. Tok Bilal pengerusi. Lepas tu VIP tepi. Tak. Hak tak ada kelas duduk mana? Dekat belakang pintu. Bila masuk VIP baru boleh. Betul tak? Ni. Kedudukan atas muka bumi ada dah. Orang hak tak ada kelas duduk luar nu berasa. Sebab apa aku duduk luar gini? Aku orang kok. Betul tak? Dan masjid ni tempat bukan rumah orang, rumah Allah. Kita duduk bincang gitu. Atas muka bumi kita buat kira dah. Ni di sisi Allah ada makam-makam tertentu. Di setiap manusia, Bilal di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dia balik kepada Allah di padang mahsyar disebut dalam satu hadis, tekak dia ni dipanjangkan. Untuk apa? Untuk Allah nampak. Sebab apa? Dia duk laung syiar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lambat masuk waktu, mari masjid. Kadang dia mengaji, kadang dia pasang kaset. Dia mengaji dulu, memperdengarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Dia memperdengar, dia baca Quran, dia belajar Quran, dia mengajar pula, dia memperdengarkan pula. Oh, hebat tu. Nampak barang orang nampak Tok Bilal, Tok Bilal je. Hebatnya dia membaca Quran, dia memperdengarkan Al-Quran. Walaupun dia tidak ada makam di sisi manusia ketika hidup, tetapi ada makam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam ada makam dia. Kan? Lalu manusia yang tidak membayar zakat ini, tempat dia di sisi Allah adalah tempat yang keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau Allah tak pandang kita, kepada siapa lagi kita nak minta pertolongan ni? Kepada siapa lagi? Tak ada dah. Lembu siapa gebang kayak gini, orang cari juga dah. 800 700 sebahagian. Kita kau tua kau orang tak ampuh. Ke kau tua kau mahal. Nah. Tak. Dak kita ni. Kau 70, kau 80. Tak. Siapa tahap kerja habis kuat apa peceng. Bila peceng ni minta kerja boleh tak? 60, 62. Contoh 62 peceng kan? Betul tak 62? 60. Saya tak peceng kita. Orang peceng. Kena minta 70 ke kerajaan, suruh akak lagi. Jangan biar orang muda kerja. Biar orang muda nganggur belaka, biar orang tua je kerja. Tak? Kerja lagi, kerja. Siapa satu tahap mata dak nampak, kepala pun dak ingat dah. Derah lupa. Tenaga pun tak ada. Marah mulut je lah. Duduk atas kursi roda pun boleh belebeng dengan mulut tu. Sakit hati orang. Nak faham tak boleh dah. Salah orang congek tu. Orang congek kursi roda pun gitu je lah. Gitu je lah. Lalu apa benda? Tak? Dia balik jadi baby balik. Silap-silap pakai paper balik. Tak? Sebelum meninggal. Itulah manusia. Tapi kalau manusia ni ada Quran, ada ilmu, jadi orang alim, nak mati pun orang mari lagi, dimuliakan lagi, Allah angkat darjat dia. Waktu hidup pun angkat dah. Kita tengok ulama-ulama nak mati, dak orok dah ni. Orang pergi, tuan-tuan guru, tok-tok guru pondok, orang pergi YB lepas menang, lepas tu kalah, orang cari lagi.
Tak maaf saya tanya, orang cari. Orang tanya tu mau pergi tau. Lama tak ada orang. Tak? Tapi ulama Allah pelihara. Orang alim Allah pelihara. Tu imam. Tak jadi dah. Orang kenal. Orang hormat ni. Dulu itu imam tu. Jadi lepas jadi YB jadi tu imam pula. Tak? Jadi manusia ni kalau jadi molek betul maka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala akan ada maqam yang terpuji. Malaikat pun mendoakan. Sedangkan di setiap harta yang dikeluarkan zakatnya maka tuannya menjadi kekasih Tuhan yang Maha Pengasih. Orang yang keluar zakat ni, harta tersebut, sebahagian daripada harta dia tu menjadi kekasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi kekasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu dah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kena faham molek. Ada orang tak faham sifat dengan alat. Ada orang tak faham. Orang kata gini, Syairah Maturidi dia duk faham Allah gini-gini. Kan? Sifat Allah gini-gini. Sifat dengan alat sama tak? Saya nak tanya. Sama tak? Kena faham kan? Sifat dengan alat. Saya nak tanya sikit tentang tauhid. Sifat dengan alat sama tak? Allah mendengar, kita mendengar. Sama tak? Ke tak wani nak angguk, nak ini tak wani belaka? Angguk takut salah, takut salah dah. Nak iling takut tak betul kok. Lakan ni gini. Sifat dengan alat. Sifat Allah sama basar tu. Sama basar, mendengar dan melihat. Adakah melihat mesti dengan mata? Dah. Adakah mesti mendengar dengan telinga? Ada orang pakai alat. Tahu tak? Ada orang tengok duduk sini nak tengok dinu. Dia tengok dinu. Dia tengok dengan mata tak nampak. Dia pakai spek ataupun contact lens. Alat. Kena faham boleh. Sebab apa ada orang kata Maturidi Syairah ni sesat. Dia tu sesat. Sikit je lah saya nak bagi tahu. Jadi kena faham boleh. Kena faham boleh dua tu. Kesifat dengan alat adalah satu benda yang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kasih sayang. Dah mesti Allah kena ada tangan dengan rosak orang ke? Dah. Tidak. Allah pelihara kita daripada belanggar, acul lebu. Allah pelihara kita daripada kejahatan orang jahat. Ada orang kena ropok, masuk dengan parang, dengan pistol. Kita tak pernah kena. Ada orang kena ropok dengan setuh kepala bahu. Ada tak? Ramai orang kena gini. Dia tunggu dekat tangga bawah-bawah tu. My bank ke, CMB ke, bank Islam ke, dia tunggu bawah tu. Waktu baik dalam kocek banyak ni, dia mari tepi tepuk. Bukan pakai kad, select kad tu, bukan. Kan ada ni teknologi kan, select kad macam kita transfer PT tau, atau PT. Bukan. Tepuk bahu, ikut dia, WPT habis. Balik rumah baru sedar. Ni cerita betul lah. Berpuluh-puluh ribu habis. Jadi bukan gitu. Sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kata Allah ni ada sifat, tetapi bukan macam manusia. Dan terlepas ia daripada api neraka. Terlepas daripada api neraka. Makna kata bila terlepas daripada api neraka, orang ni dia dapat maqam yang terpuji di sisi Allah. Orang mana? Hak bayar zakat.
Kita duduk heran, apa duduk bahas juga pasal zakat ni. Kau orang bayar. Sebab apa Al-Quran tak masuk je. Rasulullah meninggal, Rasulullah wafat. Dia panggil ada satu kaum di zaman Sayyidina siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kan murtad kan? Disebut murtad sebab apa? Tidak mahu bayar zakat. Semayang tak mahu bayar zakat. Hari ni orang bayar zakat tapi tak semayang amal. Betul tak? Puasa dah ni Ramadan ni ambak bayar akhir bulan ni, tak ingat kan? Lalu masjid cari amil, mana amil nak bayar zakat. Amil tak, dengan amil tak ada risik zakat. Amil dah ambil risik zakat. Tak? Dah baru bagi adin nyau. Dia pergi cari dah amil. Sejid dah hari. Mayan tak? Wal'iyazu billahi min zalik. Dulu orang semayang tapi tak bayar zakat, dikira murtad. Hari ni semayang, tak semayang tapi bayar zakat. Zakat fitrah. Tak. Maka ia terlepas daripada azab api neraka serta dapat memasuki syurga Jannatun Naim. Syurga nama dia Jannatun Naim. Setiap harta yang ditunaikan zakatnya itu apabila tuannya mati, harta itu jatuh ke tangan orang lain yang juga mengeluarkan zakatnya. Dia gitu, rentetan. Kan kita bayar ke zakat agama kan. Lalu dia pergi dapat kepada fakir miskin. Contoh, fakir miskin beli, boleh ke orang kaya keluar pula zakat. Gitu. Ni kitaran zakat. Dan hikmah zakat berbanding dengan teks. Beza. Dan riba beza. Sebab tu negara di zaman Umar Abdul Aziz sampai tak ada orang miskin nak bayar zakat. Kat mana tahu nak bayar zakat? Sistem zakat ni, dia pusingan zakat memang hebat. Kalau penuh study tentang zakat memang betul-betul hebat. Sebab apa? Dia akan pusing dalam kalangan masyarakat, mengalir dalam keadaan adil. Kalau riba ada pengkhianatan, tak ada pengkhianatan. Saya tengok satu berita dia keluar, bank negara menggesa Malaysia mencari sumber pendapatan. Kalau siapa pernah tengok ada media perdana. Saya suka rujuk kepada media perdana lah, Keratan. Dia tulis bank negara menggesa kerajaan Malaysia mencari pendapatan, sumber pendapatan lain. Sebab apa? Sebab negara kita sentiasa ambil duit luar. Kan? Nak bayar datang. Sebab tu tanya. Sebab tu dia tak mau guna zakat. Kalau menggunakan zakat, orang besar-besar saja tak akan mengkayakan orang besar saja. Dia tak menstabilkan. Sebab tu nak menghapuskan jurang ni, orang kaya dengan orang miskin kena kuat kuasakan zakat. Setiap harta yang ditunaikan zakatnya itu apabila tuannya mati, harta itu jatuh ke tangan orang lain yang juga mengeluarkan zakatnya, maka malaikat akan sentiasa mencatat baginya pahala kebajikan sehingga datang hari kiamat. Maknanya apa? Orang yang pernah keluar zakat, ni pahala dia sentiasa ada. Dan dalam kitab ni bonus. Isyak dah lagi. Isyak dah. Isyak dah. Dah lagi. Isyak khabar jangan awak gitu. Akan asyik lagi. Bukan saya lah. Isyak khabar. Tapi 8.29 baru ni. 8.31 hari ni. Dia satu dalam kitab Bidayatul Hidayah
karangan Imam Ghazali, dia tulis orang yang berwuduk dalam bab-bab yang depan lah, orang berwuduk, bila dia baca doa selepas ambil wuduk ni, lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintah malaikat ambil bacaan doa tadi, diletak di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala, lalu doa itu dijadikan satu sedekah sehingga bila? Sehingga sampai datangnya hari kiamat. Zakat bergerak macam tu juga. Dia akan pahala kebajikannya akan bergerak sampai hari kiamat. Tiada seorang pun daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi zakat hartanya dengan rela hati, melainkan kecuali datang pada hari kiamat satu tali daripada cahaya pada tengkuknya yang menerangi sekalian orang mukmin pada hari kiamat di atas titian sirat. Ni orang yang bayar zakat, lalu masuk bersamanya ke dalam syurga. Orang bayar zakat tadi tu boleh beri syafaat. Ni kelebihan yang sangat besar. Sebab tu Islam tak cukup kalau kita nak fikir dengan akal, tak cukup. Kalau kita duk fikir dengan akal, tak ngaji molek, dia jadi rosak. Sebaliknya, tiada seorang pun daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak memberi zakat hartanya, melainkan hartanya itu datang pada hari kiamat menjadi satu rantai daripada api neraka Allah pada tengkuknya. Jikalau digugurkan rantai itu ke dunia ini, nescaya hangus segala laut dan darat. Habis, laut dan darat habis, binasa. Wahai Tuhanku, selamatkan dan lepaskanlah kami daripada keadaan demikian. Ini doa daripada Tuan Pengarang untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ni dapat kita ambil iktibar, dapat kita ambil pengajaran betapa besarnya, pentingnya hikmah zakat untuk kita sebagai umat Islam. Dan kita kena khabar, bagi tahu anak-anak cucu kita, anak kita hak balik, hak nikah, kalau kaya-kaya kena pesan. Kalau kita tak pandai, kena pergi rujuk jabat agama, biar faham molek tentang zakat. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita dapat dengar ni dapat kebaikan untuk kita dan semua. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang lemah dan kurang itu datang dari diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.